Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru bagi setiap kita. Saya yakin di tahun yang baru ini salah satu kerinduan kita adalah kembali lagi ke gereja, beribadah di gereja. Tapi saya mendorong setiap kita dengan penuh kesabaran. Saya yakin Tuhan akan bekerja di balik semua itu sampai waktunya saya yakin kita akan berkumpul bersama-sama beribadah. Dalam kesempatan ini saya ingin mendorong setiap kita di tengah-tengah segala hal kita memulai tahun ini Bapak Ibu, kita tetap kuat karena Allah yang setia menyertai setiap kita dari tahun 2020. Demikian Allah yang sama akan menuntun setiap kita di tahun 2021 bahkan sampai seterusnya. Apapun yang engkau dan saya alami Bapak Ibu, percayalah Allah di sana. Anak Tuhan tidak pernah sendiri. Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita dalam satu kerinduan Bapak Ibu. Sepanjang 2021 kita akan memiliki tema bulanan di dalam mimbar kita. Seri khotbah terutama di bulan Januari ini Bapak Ibu akan mengajak kita untuk mengenal Allah, knowing God. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah adalah melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika pada hari ini kita akan memasuki ibadah kita bersama-sama, kita akan bergumul bersama-sama tentang apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Ayo kita siapkan hati kita bersama-sama dan beribadah, muliakan nama Tuhan kita, berikan puji-pujian yang terbaik, supaya pada hari ini, di rumah di mana kita beribadah, Allah hadir dan beribadah bersama kita untuk mempermuliakan dirinya, mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Allah maha besar dan terpuji sangat. Kedahsyatannya melebihi segala Allah. Mari pagi hari ini saya rindu mengajak setiap kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Kita akan mengagungkan namanya. Kalau hari ini kita boleh memasuki tahun 2021, itu semua oleh karena kemurahan dan anugerahnya yang besar. Mari kita katakan suci, suci, suci. Allah maha kuasa, karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan. Suci, 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 Tuhan maha kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan setiap kita adalah berasal daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah penyertaannya, kasihnya dan damai sejahteranya menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan setiap jemaat Tuhan, kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Dan dengan iman demikian kita memasuki ibadah kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur akan mengawali tahun ini dengan datang menghampiri Tuhan. Biarlah hati kami dipautkan kepada Engkau yang empunya hidup kami. Biarlah pikiran kami, jiwa raga kami pada saat ini kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di dalam penyembahan kami. Bukan hanya mulut bibir kami yang menyembah Tuhan, tapi seluruh kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah nama Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, menopang setiap kami, dan tuntun setiap kami. Kami berdoa, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mengajak setiap kita pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kepadanya. Karena Dia Allah yang memegang seluruh hidup kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang perkasa. Dan hanya kepada Dia Allah kita menyerahkan seluruh hidup kita. Memasuki tahun ini ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidup. Kau semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari lebih lagi kita katakan bersyukurlah kepada Dia. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidup.
Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya menguasai hidup kita. Izinkan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada setiap kita. Firman Tuhan berkuasa mengubah setiap kita karena Dia ajaib. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian奇妙的耶稣。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。
Kita bersyukur dapat mengawali tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. 感谢主呢，我们可以进入新的一年，以敬拜神来开始。 Secara khusus pada bulan Januari ini, sepanjang bulan Januari ini Bapak Ibu, 尤其就是在第一个月呢，我们整整的一个月， kita sama-sama akan masuk di dalam seri khotbah dengan tema mengenal Tuhan. 我们可以进入一系列的正道，关于认识神。 Dan satu-satunya cara mengenal Tuhan adalah melalui firman. 唯一可以认识神的方法，就是借着他的话语。 Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. 因此呢，我们预备心，我 Biar 们来领受主的 firman-Nya 话。 yang menjamah hati setiap kita. 愿主的话可以触摸我们的心。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. 主，我们献上感谢。 Mau tidak mau kami mengakui bahwa langkah-langkah yang telah kami lewati di tahun 2020 penuh pimpinan Tuhan. 我们要向你祈求，我们要感谢我们这一年所走过来的都是有主的引导。 Dan kembali kami mempercayakan sepanjang 2021 ke dalam tangan pertolongan Tuhan. 我们要把这一年2021年呢，完全交托在你的手里。 Dan kami mengawali semua itu dengan tunduk di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Mu. 我们要以降服的心聆听你的话语来开始。 Berbicaralah kepada setiap kami. 主啊，求你向我们说话， Kami siap mendengarkan. 我们准备好要聆听了。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，祈求奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya rindu mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan kita dari Mazmur 119. 弟兄姐妹们，我很渴慕我们一起翻开圣经，从诗篇119篇。 Mazmur 119 dan kita di tahap awal ini akan membaca ayat 1 saja. 一开始呢，我们只单单读第一节而已。 Sekali lagi Mazmur 119 ayat 1. 又再一次，诗篇119篇第一节， Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. 我为大家念。 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. 行为完全遵行耶和华律法的，这人变为有福。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali tahun ini izinkan saya untuk bertanya kepada setiap kita. 弟兄姐妹们，开始这新的一年，允许我问大家一下， Apa yang paling membuat setiap kita mengalami kebahagiaan? 是什么事情让我们会感到很幸福的呢？ Coba kita pikirkan bersama-sama. 我们思想一下， Karena ini bagian yang sangat penting. 因为这是很重要的。 Setiap orang kalau kemudian di dalam kehidupannya tidak mengalami kebahagiaan, Bapak Ibu, akan banyak hal yang terjadi. 每一个人在他的生活里面，如果没有遇到幸福，确定会发生很多事 Kita 情。 mungkin bersungut-sungut, 可能我们会埋怨， bertanya-tanya kepada 我 Tuhan, 们不断的向神提问， dan banyak hal lagi. 还有种种的问题。 Jadi kita perlu benar-benar sangat mengetahui apa yang paling membuat hidup kita bahagia. 所以我们必须很清楚的明白是什么事情会让我感觉到幸福。 Coba kita pikirkan sejenak. 我们来思想一下， Apakah ketika kita mendapatkan harta yang banyak? 是否我们当得到很多的财物的时候， Apakah kemudian kita mendapatkan promosi jabatan? 或者升职的时候， Apakah ketika kita tidak mengalami sakit penyakit atau mungkin sembuh dari sakit penyakit? 或者在健康的时候，还是痊愈的时候， Bapak Ibu, saya pernah diajak berpikir demikian. 弟兄姐妹们，曾经有人邀请我这样子思想过， Jikalau kemudian harta itu adalah yang paling membuat kita bahagia, 如果财物就是让我们最幸福的事呢？ maka pencipta kita dari awalnya harusnya akan membekali kita ketika hadir di dunia ini, kita akan hadir dengan harta itu. 确定我们的创造者，当我们生在这世界的时候，这一切会为我们预备。 Bapak Ibu, seorang papa akan tahu kebutuhan anaknya. 成为一位父亲，他确定知道他孩子的需要， Sehingga ketika anaknya hadir di dunia ini, dia akan mempersiapkan tepat sesuai kebutuhan anak itu. 只当他的孩子出生在这世界呢，他为孩子预备这孩子所需要的。 Jadi kalau pada hari ini kita sama-sama mengakui bahwa kita memiliki Bapa di surga, 所以，如果今天我们承认说我们有天赋呢， tentunya Bapa mengetahui apa yang paling membahagiakan bagi kita. 确定我们的天赋知道是什么事情让我们会幸福的。 Ketika dia menghadirkan kita di dunia ini, 当我们出生在这世界， apa yang Bapa berikan kepada setiap kita, satu hal yang membuat kehidupan kita bahagia. 父赐给我们什么了，让我们可以感到幸福的呢？ Dan nyatanya itu bukan sesuatu yang fana yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. 然后，这不是说会朽坏的，在这世界里面的有限的，不是。 Bapak Ibu, kalau setiap kita mau tahu, jawabannya adalah firman. 如果我们想要知道它的答案是什么，就是主的话。 Makanya di dalam kitab Yohanes dimulai dengan catatan bahwa
Firman itu sudah ada dari awal, mendampingi setiap kita, bahkan nanti sampai kekekalan. 所以呢，在约翰福音那里面记载说，道从开始就已经有了，与我们同在，直到末后。 Karena bagi Tuhan, firman itu cukup untuk membuat setiap kita bahagia. 因为对神来说呢，主的话已经可以让我们幸福了。 Karena firman itu akan mengarahkan kita mengenal pencipta kita, dan itulah sumber kebahagiaan kita. 因为主的话可以让我们认识他，这就是我们幸福的源头。 Makanya pada saat ini kita mengambil satu tema berbicara soal mengenal Tuhan membawa setiap kita di dalam kebahagiaan sejati. 我们就是要学习一个主题，就是如何认识主，让我们可以得到永远真正的幸福。 Apa buktinya? 证据在 Apa 何处？ buktinya firman adalah sumber kebahagiaan kita? 证据在何处？说主的话语就是我们可以幸福的源头呢？ Bukti yang pertama adalah Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian Mazmur ini. 证据有在这诗篇，当我们读这诗篇的时候， Mazmur adalah luapan perasaan daripada setiap pemazmur untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. 诗篇那是从一个诗人从心里涌露出来他所的思想，他的经历。 Sehingga setiap kita membacanya, kita dapat mengambil hikmatnya, mengambil nasihatnya dalam hidup kita. 是当我们阅读的时候呢，我们懂得拿到他的教训，他的智慧。 Dan uniknya, satu-satunya topik yang terpanjang di dalam catatan Mazmur adalah berbicara soal bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. 然后最有趣呢，就是在整整的诗篇呢，就是在这诗篇119的主题，关于说，凡遵行主话语的人是为有福的人。 Kalau kita melihat Mazmur 119, Bapak Ibu, kita akan mendapati terdapat 176 ayat di dalamnya. 如果我们注意看诗篇119篇，里面有176节。 Seolah-olah pemazmur Bapak Ibu Saudara sekalian ketika ingin mengungkapkan bahwa Taurat adalah satu-satunya sumber kebahagiaan kita, tidak cukup hanya beberapa ayat saja dan membutuhkan ayat sepanjang itu untuk mengungkapkan bahwa apa yang kita butuhkan adalah firman. 所以呢，诗人他就是要让我们感到幸福，不能用几节经文就来描述出来了。他让我们知道，如果我们懂得律法呢，我们就会变为有福的人。 Dalam catatan ini tidak tertulis siapa yang menulis Mazmur 119. 其实呢，这诗篇119章呢，没有记载是谁的作者， Tetapi membaca pengalaman di dalamnya. 但是当我们读到里面的经验， Dan kemudian referensi dari beberapa teolog. 然后还有照这几个神学家的推荐， Maka saya pribadi juga sepakat bahwa Daudlah yang menuliskan bagian ini. 我也是同意说是大卫王写的诗。 Seseorang dengan segala pengalaman yang ada. 当一个人借着他所的经验， Seorang raja yang memiliki segala sesuatu. 这位王呢，他拥有了一切， Dari harta. 从财物。 Bapak Ibu, dan Daud juga bukan hanya memiliki satu istri. 我们知道大卫不止单单有一个妻子， Dia memiliki banyak pengawal. Berbicara soal keamanan Bapak Ibu, sang raja ini terjamin. 如果我们讲到保安呢，他有很多军兵围着他。 Segala sesuatu yang dunia ini lihat sebagai sumber kebahagiaan, Daud punya. 以世界的观念呢，大卫所拥有了这一切。 Tapi mari kita bertanya dan kritisi bersama-sama, mengapa orang yang memiliki segala sesuatu ini mengatakan dan menuliskan bahwa sumber segala kebahagiaan dalam hidup kita adalah firman. 但是我们来思想一下，因为已经拥有一切的人呢，但是他是会说到说，单单律法才会让他感觉到幸福。 Daud sudah terlebih dahulu mengalami. 大卫已经经历到了， Dan di antara semua hal yang dia alami, akhirnya dia mengambil kesimpulan, firmanlah sumber kebahagiaan setiap 但 kita. 是接着他所经历到的一切，他做了一个总结，一个结论，就是律法，就是主的话语，才让他感觉到幸福。 Dan bukan hanya sekedar mengungkapkan itu Bapak Ibu. 不单单他说到这一些， Pemazmur ketika menuliskan pasal 119 ini Bapak Ibu, 诗人当他写到诗篇119篇的时候， karena ingin mengungkapkan betapa indahnya firman itu, 当他想要诉说主的话语是何等的美妙， menuliskan bagian ini dengan begitu cantik dan indah. 他写到这一篇呢是非常美妙的。 Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, harus di dalam bahasa Ibraninya aslinya. 如果在印尼文呢，我们没有看到它的美妙，但是在原文就是希伯来文呢，我们就可以看出来。 Kalau kita memperhatikan Alkitab kita, kita akan mendapati setiap 8 ayat, maka kemudian ada jeda yang dibuat oleh LAI. 如果我们去看我们的圣经里面呢，每8节呢都有一个停顿，然后有一个标题。
Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8 satu bagian. 1到8节是一段， Ayat 9 sampai 16 satu bagian. 9到16节又另外一段了。 17 sampai 24 satu bagian. 17 Begitu 到 seterusnya. 24节也是另外一段，就是这样子继续下去。 Dan Bapak Ibu semuanya itu ditulis dalam 22 bait sesuai urutan abjad Ibrani. 所以呢，这就是由22段来组成，都是在希伯来文写的。 Jadi ayat 1 sampai ayat 8 ditulis dengan huruf Alef A. 然后呢，它就是第一段的呢，就是1到8节用阿勒来开始， 8 ayat yang kedua dimulai dengan Bet. 然后就是以下的8节呢，就是用 B， 就是 Bet 来开始。 8 ayat yang ketiga dimulai dengan Gimel dan dalam konteks alfabet kita adalah C. 然后以下的就是用 Gimel 来开始另外一段，如果在我们的字母呢，就是 J。 Sampai ke 22 huruf Ibrani itu terpenuhi sempurna di akhir ayat. 然后我们可以看到种种的那个希伯来文的字母有22个字母了，完全都写在里面了。 Jadi Mazmur yang mengungkapkan bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan ini Bapak Ibu dicatat dengan begitu indah, dengan begitu bergairah. 所以呢，这篇诗篇讲到关于怎样幸福的人呢，就是很积极的描述出来。 Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian firman itu dapat menjadi sumber kebahagiaan kita? 对我们每一个人的提问就是：主的话语呢，如何可以成为我们幸福的源头呢？ Bagaimana firman itu dapat membahagiakan, memberikan kita kebahagiaan sejati? 主的话语如何可以成为我们真正的幸福呢？ Saya hanya mengambil 2 hal saja dari apa yang ditulis oleh pemazmur dalam bagian ini. 从诗人所写的呢，我只是拿了2件事。 Yang pertama adalah karena firman itu adalah sumber penghiburan. 第一呢，主的话语是我们安慰的源头。 Dan yang kedua adalah firman itu pelita dan terang setiap kita. 然后第二的呢，主的话语就是我们的灯和光。 Dengan 2 area ini saja Bapak Ibu cukup untuk kemudian membawa setiap kita mengalami kebahagiaan yang sejati. 只单单借着这2点呢，可以带我们进入一个真正的幸福。 Kita akan memperhatikan kedua bagian ini 我们 bersama-sama 来注意看这2段。 dari bagian yang pertama. 从第一段我们来学， Bagaimana firman dapat memberikan kebahagiaan sejati karena firman itu sumber penghiburan. 主的话语怎样可以赐给我们真正的幸福呢？它就是我们安慰的源头。 Saya ingin setiap kita membuka Mazmur 119. 我要请我们一起翻开圣经诗篇119篇。 Firman dikatakan adalah sumber penghiburan. Bapak Ibu, setidak-tidaknya ada 3 faktor yang menunjukkan itu. 圣经说到，主的话成为我们安慰的源头，至少有3方面我们可以学习。 Yang pertama adalah karena firman adalah kebutuhan paling dasar kita. 第一呢，主的话语就是我们人类最基本的安慰的需要。 Bapak Ibu, kalau secara fisik apa kebutuhan paling dasar kita? 如果由肉体来看，我们最基本的需要是什么呢？ Secara fisik, apa yang menjadi kebutuhan paling dasar kita? 我们最基本的需要是什么？ Yang kemudian kalau tidak ada kita pasti mati. 如果没有，我们确定会死。 Nafas Bapak Ibu, udara, 呼吸， bukan 空气 makanan. 不是食物。 3 hari tidak makan, saya pikir kita tidak akan mati Bapak Ibu, tapi kita langsing. 我相信，如果3天3夜我们不吃饭呢，我们不会死，只是可能会瘦一点的。 Tapi udara Bapak Ibu, 但是空气呢？ jika tidak ada dalam hitungan menit, 如果在算分钟，我们不能呼吸， engkau dan saya akan kembali kepada pencipta. 我们就会到我们的天父的怀抱里了。 Kalau secara spiritual Bapak Ibu, 如果以灵命来讲， apa yang menjadi kebutuhan paling dasar kita? 我们最需要的是什么？ Firman. 就是主的话， Firman. 主的话。 Mari saya mengajak kita lihat bagian per bagian. 我们一起来看，一一的来 Kita 看。 perhatikan Alkitab kita. 我们看一下我们的圣经 Ayat 16第16节， dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. 我要在你的律例中喜自乐，我不忘记你的话。 Aku akan bergemar. 我要喜乐， Dikatakan aku akan bersuka cita maksudnya. 就是在这里说我要喜乐。 Ayat 20 Bapak Ibu. 然后第20节我们来看， Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. 我时常切慕你的典章，甚至心碎。 Begitu butuhnya pemazmur kepada firman sehingga dikatakan jiwanya akan hancur karena rindu jika kemudian tidak berinteraksi dengan hukum Tuhan. 诗人呢，他如果他是何等的渴慕神，如果他不能与神有沟通呢，他的心就碎了。 Ayat 24 Bapak Ibu. 然后第24节， Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. 你的法度是我所喜乐的，是我的谋士， Menjadi kegemaranku, 成为我的喜乐， kesukaanku. 我所喜爱的。
Itu ayat 24. Saya mau ajak kita lihat 33. 现在我们来看一下33节。 Dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. 耶和华啊，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。 Ini bagiannya unik Bapak Ibu. 这段呢很有趣呢。 Pemazmur berpikir panjang. 诗人呢想了很久， Apa yang dia pikirkan? 他所想的是什么？ Dia berpikir sampai akhir hidupnya ada satu hal yang dia pengen terus-menerus pertahankan. 他要紧紧的守住一件事， Apa itu? 是什么呢？ Kebutuhan paling dasar yang dia butuhkan. 就是他 Ketetapan-ketetapan 最基 Tuhan. 本的需要，就是神的律例指教。 Ayat 35. 然后35节， Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. 求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的， Menyukainya Bapak Ibu. 就是他所喜乐的。 40. 的。然后40节， Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. 我羡慕你的训词，求你使我在你的公义上生活。 Makna keadilan di sana memiliki implikasi yang sama dengan titah-titahmu. 所以在这里的公义和训词是一样的意思。 Jadi ketika pemazmur mengatakan hiduplah aku dengan keadilanmu sama dengan hidupkanlah aku dengan firmanmu. 所以当诗人讲到说我要以你的公义活着，就是我要以你的训词活着。 43. 然后43节， Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. 求你叫真理的话总不离开我口，因我仰望你的典章。 47. 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. 我要在你的命令中自乐，这命令素来是我所爱的。 Saya loncat ke ayat 72. 然后72节， Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. 你口中的训言与我有益，胜于千万的金银。 Ini bagian di mana pemazmur memperbandingkan mana yang lebih membahagiakan antara firman sama ribuan emas dan perak. 在这呢，诗人就是做一个比较，是哪一个让他更喜乐呢？就是千万的金银或者主的话。 Bapak Ibu, saya loncat ke 111. 然后我们来看一下到111节， Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. 我以你的法度为永远的产业，因这是我心中所喜爱的。 Dikatakan peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku. 在这里讲到你的法度为我永远的产业。 Bapak Ibu, dalam konteks Ibrani milik pusaka selalu berbicara soal warisan. 如果在希伯来人的那个他们的传统，他们的想法，产业就是要留遗传给他们的。 Satu-satunya warisan yang dipikirkan oleh pemazmur dalam hal ini adalah firman Tuhan. 然后我们看到世人在这里唯一的产业就是神的法度。 Bapak Ibu, masih banyak ayat-ayat lain kalau kita memperhatikan menggambarkan bahwa firman adalah kebutuhan paling dasar kita. 所以如果还有很多经文我们一一来看呢，就是说主的话语就是我们最基本需要的。 Kalau kemudian kita dapat menggapainya, mengalaminya, 如果我们真的能经历到， maka engkau dan saya akan mengalami kebahagiaan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia karena itu langsung dari pencipta kita. 如果我们能得到呢，我们就是真的可以感受到那个幸福的满足，因为只有唯一我们的创造者才能赐给我们。 Yang kedua, bagaimana firman itu menjadi sumber penghiburan kita? Karena firman adalah sumber kepuasan kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini tetapi dari Allah. 然后第二的呢，主的话语怎样可以成为我们安慰的源头呢？因为我们不是从这世界而来，我们是从神而来。 Bapak Ibu, dunia mungkin dapat memberikan kepuasan sementara tapi secara fisik. 世界可能只是可以给我们一下子的满足，但是也是肉体的满足而已。 Hanya firman yang dapat benar-benar memberikan kepuasan baik fisik maupun spiritual kepada 但 setiap 是 kita. 唯一主的话语真的可以满足我们的心灵。 Saya mau ajak kita lihat ayat 19. 我们来一起看119章第19节。 Dikatakan aku ini orang asing di dunia ini, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. 我是在地上做寄居的，求你不要向我隐瞒你的命令。 Pemazmur menyadari dia bukan berasal dari dunia ini. 世人他晓得他不是从这世界而来， Dia adalah milik kepunyaan Allah. 他是属乎神的。 Sehingga dia berusaha sedemikian rupa memohon agar perintah Tuhan jangan disembunyikan daripadanya. 所以他不断的祈求，愿主的话语不要隐瞒着他。 Ayat 35. 然后第35节， Bagaimana pemazmur hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk perintahnya. 就是世人怎样遵行主的命令。 Tercatat demikian.
Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 圣经这样记载：求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。 Ayat 73. 然后73节， Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. 你的手制造我，建立我，求你赐我悟性，可以学习你的命令。 Bapak Ibu, sehingga dengan demikian pemazmur mengetahui siapa yang membentuk dan menjadikan dia. 是如此，我们看到世人知道是谁制造他的， Sehingga dia tahu siapa yang dapat memuaskan dia. 使他知道是谁还可以让他有满足， Yaitu firman yang berasal daripada Allah. 就是从神而来的话语。 Sehingga tidak aneh Bapak Ibu kalau kemudian di dalam perjanjian baru dalam kitab Yohanes. 所以不稀奇，如果我们看在新约圣经，约翰福音 Yohanes pasal 15 ayat 19. 15章19节， Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 19. 约翰福音15章19节。 Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. 你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界拣选了你们，所以世界就恨你们。 Dalam bagian ini Bapak Ibu kita dapat melihat Tuhan Yesus dengan benar-benar tegas menegaskan bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. 在这段我们看到，主要是不断的强调说，我们不是从这世界而来， Jadi kita tidak akan pernah dipuaskan dengan setiap hal dari dunia ini. 所以从这世界的每一方面不能让我们感到满足。 Hanya Allah sendiri melalui firman yang dapat memuaskan setiap kita. 只有单单神借着他的话语可以让我们满足。 Dunia bukan hanya tidak mampu memuaskan kita, bahkan membenci kita. 世界不但可以让我们满足，但是他还恨我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， hanya firman yang dapat memberikan kepuasan kepada kita. 唯一主的话才让我们可以满足。 Faktor yang ketiga, 然后第三的因素， bagaimana firman dapat menjadi sumber penghiburan dari kita, karena firman adalah satu-satunya sumber yang menguatkan iman kita di tengah penderitaan. 主的话语怎样可以成为我们安慰的源头呢？因为单单主的话语可以在我们在患难中可以坚固我们信心的力量。 Firman sebagai penopang kita ketika kita bergumul Bapak Ibu. Banyak ayat di dalam pasal 119 yang mencatatnya. 在我们挣扎中呢，主的话语可以扶持我们。我们可以看到，在这篇诗篇里面所有的经文， Ayat 21就是在21节 sampai 23. 到23节。 Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. 21到23节，受咒诅偏离你命令的骄傲人，你已经责备他们。求你除掉我所受的羞辱和藐视，因我遵守你的法度。虽有首领就这妄论我，你仆人却思想你的律例。 28. 然后28节， Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 我的心因愁苦而消化，求你照你的话使我坚立。 Ayat 31 sampai 32. 然后11到32节， Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku. 我持守你的法度，耶和华啊，求你不要叫我羞愧。我开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔。 45 dan 46. 然后45和46节， Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. 我要自由而行，因我素来靠久你的训词。我也要在君王面前论说你的法度，并不至于羞愧。 Ayat 114. 然后114节， Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. 你是我藏身之处，又是我的盾牌，我甚仰望你的话语。 141. 141节， Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. 我微小，被人藐视，却不忘记你的训词。
142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. 你的公义永远长存，你的律法尽都真实。 143. 143节， Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. 我遭遇患难愁苦，你的命令却是我所喜爱的。 Bapak Ibu, ini pemazmur adalah seseorang yang sudah memiliki banyak pengalaman di dalam 我 kehidupannya. 们看到这诗人呢，他经历到很多经验在他的人生中， Banyak suka dan duka dia alami. 很多悲伤也很多喜乐。 Tapi kalau kemudian kita membaca apa yang dia alami Bapak Ibu, maka dia menyimpulkan segala hal di tengah-tengah penderitaannya. Satu-satunya penghiburan bagi dia adalah firman Tuhan. 但是当我们读了这整个诗篇，那我们知道他的痛苦，他的喜乐是在何处呢？他的喜乐就幸福，就是在主的话语里面。 Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ketiga faktor yang membuktikan bahwa firman adalah sumber penghiburan bagi setiap kita. 刚才我们所学的那个3个因素，就是让我们必须要深信主的话语就是我们安慰的源头。 Siapapun engkau dan saya pada saat ini dengan apapun yang kita gumulkan. 你和我，无论我们现在所面对的、所挣扎的是什么事情， Entah kita sedang berduka hati, 是否我们在伤心， entah sedang kecewa, 还是在绝望中， entah sedang mencari pertanyaan di dalam kehidupan kita, 或者在不断的寻找答案， entah sedang bertanya-tanya mengapa kehidupan kita seperti ini. 还是不断的询问为什么我的生命是如何的 Atau 呢？ apapun itu Bapak Ibu, engkau tidak akan menemukan jawaban itu di luar. 就是那些问题呢，你不能在外面找到的答案。 Hanya firman Tuhan yang akan memberikan jawaban itu bagi setiap 唯 kita. 一主的话语可以给我们答案。 Bapak Ibu, ketika engkau membaca Bapak Ibu, firman ini akan memberikan kelegaan kepada engkau. 当我们读的时候呢，主的话语就让我们可以苏醒。 Bapak Ibu, kalau kemudian kita bergumul tentang satu hal, 弟兄姐妹们，当我们挣扎为了一件事情， lalu kita mencari solusi untuk mengatasi hal itu. 然后我们找他解决的方法， Percayalah, selama kita hidup, hal-hal yang lain, pergumulan yang lain akan muncul. 相信吧，当我们还活着的呢，一个问题解决了，还有其他的问题会出现。 Dan kita akan hidup dengan sangat sibuk untuk mencari solving problem untuk setiap permasalahan 然 kita. 后我们就会忙着什么找解决的方案。 Apa yang terjadi berikutnya? 以下呢会发生什么事？ Kita akan stres, kita akan depresi Bapak 我们 Ibu. 会有压力，我们会有忧郁症。 Tapi uniknya Bapak Ibu, 但是很有趣的呢， 119 tadi yang kita baca di dalam beberapa ayat, firman Tuhan itu justru dikatakan memberikan kelegaan. 刚才在这119篇的诗篇里面所读的呢，主的话可以让我们苏醒。 Kata 让我们喜乐 kelegaan Bapak Ibu banyak diulang di dalamnya. 这个喜乐不断的在里面重复。 Apa maksudnya kelegaan di sana Bapak 在 Ibu? 这里的苏醒喜乐是什么意 Maksudnya 思 seperti 呢？ seseorang yang sudah kehausan begitu lama dan kemudian diberikan minum. 好像一个人正在口渴的时候，然后可以得到水可以喝， Mengalami kepuasan yang luar biasa Bapak 是 Ibu. 得到很满足的感觉。 Firman Tuhan sumber penghiburan bagi setiap 主的 kita. 话语就是成为我们安慰的源头。 Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. 然后现在我们进入第二段， Firman itu memberikan kebahagiaan bagi setiap kita karena firman itu adalah pelita dan terang. 主的话语可以让我们有幸福，因为主的话语就是灯和光。 Kenapa dikatakan firman itu adalah pelita dan terang? 为什么我们常说主的话语是灯和光呢？ Juga ada 3 faktor di dalamnya 也 Bapak 是 Ibu. 在里面有3个因素， Karena yang pertama firman itu mengarahkan jalan dan langkah. 因为主的话语引导我们的路和脚步。 Bapak Ibu, setiap kita yang hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita seolah-olah sedang berjalan di dalam kegelapan. 亲爱的弟兄姐妹，我们活在这世界里面，我们好像在黑暗中行走。 Tidak ada jaminan tentang apa yang akan terjadi di depan. 我们面前所面对的事情，没有什么人可以保证。 Tetapi firman Tuhan Bapak Ibu 但是主的话语 mengarahkan bagaimana kita harus hidup dan berjalan dalam kehidupan kita. 引导我们怎样要活着，要怎样度过我们的人生。 Ayat 9. 第9节， Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? 少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。 Ayat 37. 然后37节， Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. 求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。 104. 104， Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 我借着你的训词得以明白，所以我恨一切的假道。 110. 然后110节， Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadapku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. 恶人为我设下网罗，我却没有偏离你的训词。 130 Bapak Ibu. 130节， Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. 你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。
Jadi Bapak Ibu, dari bagian yang kita baca Bapak Ibu, firman itu berfungsi seolah-olah seperti sebuah penerang. 所以我们刚才所读的经文呢，主的话语它的功效是什么？就是成为光亮。 Saya yakin kita pernah membeli senter Bapak Ibu. 我相信我们有买过那个手的电筒， Atau kemudian kita membeli lampu 还是买灯， atau berbagai jenis penerang. 还是其他的那个照光的工具。 Kalau kemudian kita cuma membelinya Bapak Ibu lalu kemudian memasangnya dan tidak menggunakan sumber terang itu Bapak Ibu, maka kemudian benda tersebut tidak akan ada gunanya. 当我们买了，我们安装了，但是没有与那个电的源头连接呢，确定无用的。 Meskipun penerang tersebut berada di dekat kita, bahkan ketika kita tidur kita peluk Bapak Ibu, selama tidak pernah diterangi Bapak Ibu, ketika jalan engkau dan saya pasti akan jatuh. 虽然那些灯呢，就是我们抱着还是离我们很近啊，但是没有与源头的电连接呢，是无用的。 Firman dikatakan adalah pelita dan terang. 所以我们在这里知道，主的话语就是灯，也是光。 Bapak Ibu, sampai kita mau tidur taruh di bawah bantal pun tidur di dalamnya Bapak Ibu. Kalau kemudian kita tidak pernah membukanya menjadi terang bagi kita, setiap jalan kita akan terjatuh Bapak Ibu. 然后主的话语呢，我们只是带着睡觉，然后我们没有打开来读来思想呢，这是无用的。当我们行走的时候，我们是会跌倒。 Karena firman mengarahkan jalan dan langkah setiap 因 kita. 为主的话语呢，是引导我们的路，我们的脚。 Firman adalah pelita dan terang juga karena firman menelanjangi dosa. 主的话语呢，指引我们的脚步，指引我们的路，它也是揭开我们的罪恶。 Ayat 25 Bapak Ibu. 就是在第25节， Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. 我的性命几乎归于尘土，求你照你的话将我救活。 Debu selalu dikaitkan dengan kebinasaan. 尘土呢，就是以灭亡来挂钩， Tidak ada harapan. 没有盼望， Tidak mungkin hidup. 不可能会活。 Tapi di sini dikatakan firman memberikan hidup. 但是在这里讲到主的话语可以救活我。 39. 然后39节， Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. 求你使我所怕的羞辱远离我，因你的典章本为美。 Celaku di sini sama dengan dosaku. 在这里羞辱呢，就是等于我的罪恶。 Ayat 69. 然后69节， Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. 骄傲的人编造谎言攻击我，我却要一心守你的训词。 Pemasmur membuat sebuah perbandingan. 在这里，诗人做一个比较， Sehingga di tengah situasi yang tidak kondusif, dia tetap tidak berbuat dosa karena dia memegang titah Tuhan. 所以在不好的情况当中呢，他还是遵守主的话语，他不犯罪。 Ayat 70. 第70节， Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah 他 kesukaanku. 们心蒙脂油，我却喜爱你的律法。 168. 168节， 168. 168节， Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. 我遵守了你的训词和法度，因我一切所行的都在你面前。 Tidak ada yang dapat ditutupi di hadapan Tuhan. 在神的面前，没有任何事可以遮盖的， Bapak Ibu, karena firman menelanjangi dosa. 因为主的话语解开了我们的罪恶。 Hanya firman yang dapat menegur kita untuk membawa kita keluar dari jerat dosa. 只有主的话语可以责备我们，把我们从网罗带出去。 Dan bagian ini menjadi bagian yang penting. 这一部分成为很重 Karena 要， tidak ada satu hal pun di dunia ini Bapak Ibu yang dapat membawa engkau dan saya keluar dari jerat dosa, itu nggak 因为 bisa. 在这世界呢，没有任何一件事可以把我们从主网罗走带出 Engkau mau 来。 punya pendidikan yang tinggi, dikatakan pendidikan yang tinggi dengan karakter yang excellent dapat membawa kita keluar dari kejahatan. Tidak mungkin. 不可能，你有很高的学历，还是很优秀的品格呢，可以 Bah 把你带出来。 Buktinya banyak sumber kejahatan juga berasal dari orang-orang yang berada di level itu Bapak Ibu. 证据呢，我们可以看到很多罪恶就是从那些知识分子做出来的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kepada saat ini kita hidup di dalam jerat dosa, 如果现在我们活在罪的网罗里， implikasi hidup di dalam jerat dosa adalah tidak pernah ada kedamaian. 我们可以看到，如果活在罪里面的人呢，他们就是没有平安， Hati tidak pernah damai. 他的心没有 Karena 平 hati 安， tidak pernah damai, hidup tidak pernah tentram. 他的心没有平安，他就不能好好的活下去。 Karena dikuasai oleh dosa. 为什么？就是被罪控制。 Hanya satu penerang yang dapat menerangi setiap kita dari dosa-dosa kita dan membawa kita keluar, yaitu cuma firman. 唯有一个光可以照亮我们，把我们从罪恶里面走出来呢，就是主的话语。 Firman adalah pelita dan terang karena firman adalah pedoman hidup. 主的话语就成为我们的灯，我们的光，它成为我们生命的准则。 Ayat 97 Bapak Ibu. 我们来看一下第97节， Saya akan membacakan ayat 97 sampai 100. 97到100节。
Kita memperhatikan karena ini adalah bagian terakhir 我们 bagi 要注意 setiap 看， kita. 因为这是最后的一部分。 Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. 我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。我比我的师父更通达，因我思想你的法度。我比年老的更明白，因我守了你的训词。 Bapak ibu saudara sekalian, firman adalah pedoman hidup. 弟兄姐妹们，主的话语就是我们生命的准则。 Catatan 97 sampai 100 ini unik. 97到100的经文呢，很有趣。 Pemazmur memiliki banyak pengalaman di dalam kehidupannya. 诗人呢，在他的生活里面经历到很多的经验， Banyak makan asam dan garam. 吃了很多酸甜苦辣， Tahu banyak hal. 他知道了很多的事情。 Tetapi dia membuat perbandingan. Bahkan gurunya, pengajarnya pun tidak akan lebih berhikmat daripada firman. 然后他做了很多比较，包括他的师傅呢，也没有比的主的话语更有智慧。 Bagaimana engkau dan saya hidup Bapak Ibu? Firmanlah pelita dan terang kita. 然后我们怎样的活下去呢？主的话语就是成为我们的光和灯。 Saya berikan satu aplikasi sederhana bagi 我 kita. 给大家比较容易的可以明白来实践。 Bapak Ibu, banyak orang tua bertanya ketika anaknya remaja. 很多父母呢，他就开始提问了。当他的孩子进入青少年的时段， Anaknya mau sekolah keluar, 就是要去外面留学， ke kota 去 lain, 别的城市 ke negara lain. 或者其他的国家。 Apa yang menjadi pedoman dan persyaratan dari orang tua untuk melepas anaknya? 父母呢，他怎么成为他的标点，还是他的准则，让他可以放心的送孩子出去？ Tentunya melepas anak untuk kuliah keluar Bapak Ibu, sekolah keluar itu tidak gampang. 确定呢，让孩子去外面读书呢是不容易的事， Apakah faktor penentunya adalah kemampuan finansial? 是不是决定于在他的经济的问题？ Saya berpikir mungkin tidak. 我想可能不是吧。 Banyak supporting beasiswa pada zaman sekarang Bapak 现 Ibu. 在我们看到读大学的时候有很多奖学金， Kemampuan akademis? 是否他的学习的 No 能力？ Itu Ayo. bukan satu-satunya pada zaman sekarang untuk menilai kemampuan seseorang. 现在呢，就是衡量一个人的能力，不是从他的成绩单而已。 Jadi bagaimana kita orang tua berpikir Bapak Ibu untuk melepas anak-anak kita? 所以成为父母呢，我们怎样才可以安心让孩子们去外地读 Apakah saya 大 bisa 学呢？ percaya anak saya ketika saya lepas dia pergi ke Bandung, ke Jakarta, dan tempat-tempat lain? 是否我的孩子当他去万隆雅加还是其他的地方呢，我可以安心让他们在那边读书呢吗？ Wah Bapak Ibu, orang tua di fase ini banyak cari jawaban di mana-mana. Betul kan Bu Ani? 现在弟兄姐妹们，我们知道很多父母都是到处在找答案。 Orang tua hanya bisa melepas anaknya 父母才会安心让他的孩子去外地读 ketika orang 书。 tua dapat melihat bahwa anak tersebut hidup di dalam ini. 当他知道他的孩子活在主的话语里面， Engkau akan benar-benar dapat lega melepaskannya sejauh-jauhnya. 你才会安心的让他到远处去读 Karena 书。 engkau dan saya tahu bahwa jalan hidup anak kita dituntun oleh ini. 因为我们知道，我们孩子的生命有主的引导。 Bapak Ibu, sepintar apapun anak kita, sequalified apapun anak kita, kalau tidak berjalan di sini jangan pernah sekali-sekali lepas. 我们的孩子有何等的聪明，但是他没有活在主的话语里面呢，千万不要让他远离我们。 Jangan lupa dunia membenci kita. 我们不要忘记，世界是恨我们的。 Kehidupan anak muda. 年轻人的生活， Bapak Ibu, di luar sana dikatakan memberikan kepuasan kepada banyak anak muda yang justru ujung-ujungnya karena dunia membenci mereka hancur. 所以我们看到世界是恨恶人的，所以那年轻人他们所喜爱的，会导致他们进入灭亡的道路。 Kenapa bisa hancur? Bukankah anakku ke gereja setiap hari? 我们看到为什么我的孩子每天都会去教会，为什么他会生命破碎呢？ Bukankah anakku melayani di depan setiap saat? 我看到我的孩子时常在教会里面，在前面服侍主， Apa yang salah? 错误在哪里？ Apakah di sana gerejanya tidak kuat? 是否那边的教会不好吗？ Bukan Bapak Ibu. 不是的， Tidak berjalan di sini. 因为他没有照着主的话语遵行， Inilah pedoman kehidupan anak-anak kita. 主的话语就成为我们孩子们生命的 Pelita 准 dan 则， terang bagi anak-anak kita. 成为我们孩子们的光和 Tapi 灯。 pertanyaannya Bapak Ibu, 但是给我们的提问， bagaimana kita dapat menyuruh anak-anak kita untuk kemudian hidup di dalam firman, sementara anak kita tidak pernah melihat kita hidup di dalam firman? 孩子们怎样？他们活在主的话语里，当他们看到我们没有活在主的话语里面呢？
Karena anak kita melakukan segala sesuatu bukan karena diperintahkan, tapi karena melihat lalu kemudian meneladani, Bapak Ibu. 我们必须要明白，我们的孩子们不是因为我们命令他们去做，但是他们是照着我们怎样活出来，他们去学。 Jadi Bapak Ibu, banyak hal justru dalam kehidupan kita, 弟兄姐妹们，在我们 sumber 的生 segala 活里 sesuatu yang 面， kita butuhkan ada di sini. 我们所需要的源头都是在主的话语里，在圣经里。 Bapak Ibu, firman adalah sumber kebahagiaan bagi kita. 主的话语成为我们幸福的源头。 Dengan belajar firman, kita mengenal Allah, mengenal pencipta kita. 当我们学习主的话语的时候，我们认识我们的神创造者， Dan itu memuaskan engkau dan saya. 可以让你和我感到满足。 Memberikan engkau penghiburan di tengah-tengah tidak ada yang peduli kepada engkau dan 当 saya. 你没有得到，当你不被爱的时候呢，你可以感受到主的安慰。 Memberikan penghiburan di tengah bahasa manusia tidak dapat menghibur kita. 当人的话语呢不能安慰我们的时候呢，主的话语可以给我们 Nah, 安慰。 firman itu menjadi pelita dan terang kita bagi kita untuk berjalan terus-menerus di dalam lingkup titah Tuhan. 然后主的话语成为灯和光，让我们在他的训词里面走， Sehingga kita dikatakan menyenangkan hati Tuhan karena berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. 所以我们活出的就是合主喜悦的生命，因为我们活在他的旨意里。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 因此， mengawali 弟兄 tahun 姐 ini 妹 di 们， minggu yang pertama. 开始这新的一年，在第一个 Saya 礼 ingin 拜， mengajak setiap kita untuk memulai tahun ini dengan firman. 我邀请我们就是一开始这今年呢，借着主的话语来开始， Memulai segala sesuatu dengan firman. 开始一切是借着主的话语， Memulai hari-hari kita dengan firman. 开始我们的每一天借着主的话语。 Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menolong setiap kita. 现在弟兄姐妹可以帮助我们， Bahkan kita tim hamba Tuhan dan majelis ingin menyusun Bapak Ibu. 我们执事们呢和神仆们呢，我们已经安排了设 Menyusun 计 di 了， dalam ibadah untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan, merefleksikan firman. 安排了就是在敬拜中呢，我们可以思想主的话语， Di dalam setiap ibadah kita. 就是在我们每次的敬拜里面。 Dengan demikian Bapak Ibu kita mengizinkan Allah Roh Kudus bekerja dan mengintrospeksi diri kita. 如此呢，我们可以允许圣灵呢可以检讨我们， Dari firman yang kita dengar. 接着我们所听的正道。 Oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita nanti mengakhiri firman Tuhan ini. 因此，当我们结束今天的正道， Saya ingin memberikan kesempatan kepada kita 2-3 menit. 我给大家就是大概2-3分钟的时间， Untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan. 我们可以宁静在神的面前， Merenungkan 2我们可以 pertanyaan Bapak Ibu. 思想2个问题。 Dan saya rindu 2 pertanyaan ini Bapak Ibu dapat bagikan sharing di tengah-tengah cross, di tengah-tengah keluarga bersama suami, istri, ataupun anak dengan papa mama. 我很渴慕这2个提问呢，我们可以在家里面跟就是弟兄姐妹们还是父母之间呢，可以彼此分享，还是在小组里面分享。 Perenungan yang pertama. 第一的思想， Apakah yang menghalangi saya untuk memulai hari dengan firman? 第一的醒思就是什么是拦阻我以主的话语开始新的一天？ Apa yang menjadi berhala bagi saya sehingga akhirnya saya tidak memilih firman? 是什么成为我的偶像，使我不选择主的话语了？ Kedua, 第二的， apa komitmen saya tahun ini dalam hal membaca dan melakukan firman? 在阅读和遵行主的话语的时候呢，今年我要做什么的尾声？ Setiap saat ketika kita merenungkan firman, Allah Roh Kudus bekerja di sana. 每时每刻，当我们思想主的话语的时候呢，有圣灵在我们心里动工。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告， Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, 主，我们献上感谢， bahwa ketika kami mengawali tahun ini kembali firman-Mu 就是我们 memberikan pencerahan bagi 进 kami, 入新的一年呢，你的话语可以再光照我们， memberikan penerangan bagi setiap kami, 可以光照我们每一位。 bahwa kami begitu butuh akan firman-Mu. 我们是何等的需要你的话语， Oleh karena itu Tuhan kuatkanlah setiap kami jemaat-jemaat-Mu 因此呢，主求你坚固我们每一位， di tengah-tengah segala pergumulan yang kami alami, 在我们所面对的挣扎当中 di，tengah-tengah segala kekhawatiran yang pada saat ini menguasai hati kami, 在一些忧虑掌管了我们的心， di tengah-tengah segala hal yang kemudian menjadi beban pikiran kami, 在一切让我们的心思意念都受到压力的时候， bawalah kami dengan lembut kembali kepada firman-Mu. 求主温柔的带我们回到你的话 Ketika kami 语。 membaca, puaskanlah kami dengan firman-Mu. 当我们读你的话语的时候，让我们可以感到满足。 Sehingga kerinduan yang kami cari, kelepasan yang kami cari, Tuhan yang tidak kami dapatkan di sekitar kami, akan kami所以 dapatkan di firman-Mu. 我们所渴慕的，我们所需要的呢，我们不是在我们周围可以找到， Terima kasih Tuhan. 只有单单在你找到 Di。dalam 感 nama 谢 Tuhan 主， Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。
Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh penginjil Teddy Wijaya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Dan kemudian saya akan memimpin setiap kita di dalam doa berkat. Tuhan, kami bersyukur dengan penuh ucapan syukur dalam hati kami. Baik itu yang keluar di dalam ekspresi kami, maupun apa yang kami katakan di dalam puji-pujian kami sepanjang ibadah, ataupun apa yang terlewat di dalam pikiran kami. Semuanya membawa kami untuk melihat bahwa Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kepada Allah yang demikian kami rindu mempersembahkan segala hal dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Dan kami rindu Tuhan juga mengambil bagian di dalam persembahan, mempersembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan tuntunan langkah di mana Engkau tidak pernah melupakan setiap kami. Thank you Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.